Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, semoga Allah merahmati kita dengan segala usaha baik yang kita lakukan. Semoga Allah memudahkan kepada kita jalan supaya kita dapat bermujahadah dalam hidup ini, supaya kita sampai kepada kemuncak dia mardatillah, mencari redha Allah. Perkaranya Allah Ta'ala sebut kepada kita adalah perkara yang mudah. Perkara yang masuk dengan wazan akal pemikiran. Iaitu pada menyatakan bahawa sesiapa yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk Allah, dia pasti akan dapat petunjuk itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ke arah mencari keredaan Allah, dia pasti akan dapat keredaan Allah. Telah menjadi lumrah dan fitrah dalam dunia ini, ikhwan, seseorang yang mencari sesuatu, dia terpaksa berkorban untuk sesuatu. Masa, tenaga, umur dia, harta benda dia. Itu telah menjadi fitrah. Jadi kita menuntut mardatillah, keredaan Allah. Untuk dapat keredaan Allah, kita perlu kehilangan sesuatu. Kehilangan masa, kita kena korbankan harta benda kita, perasaan kita, diri kita. Ini menjadi lumrah. Karena itu Allah Ta'ala menyebut kepada kita walladzina jahadu fina. Perkataannya jahadu fina. Siapa yang menunjukkan kesungguhan dia. Dalam ayat lain Allah menggunakan perkataan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Allah guna perkataan dan bersungguh-sungguhlah kamu. Wabtaghi dengan makna kata ibtigha, struggle, cari sungguh-sungguh. Allah tak kata beramal. Tak, Allah kata wabtaghi, cari sungguh-sungguh. Tunjukkan kesungguhan kamu terhadap apa yang Tuhan beri untuk kamu daripada negeri akhirat. Nescaya Allah akan bagi akhirat itu pada kita. Jadi apa yang kita lakukan dengan kesungguhan, ikhwan, dan kesungguhan itu tidak datang melainkan daripada nawaitu yang benar. Dia datang daripada hati budi, dia datang daripada kemahuan, daripada akal kita, ruh kita, datang daripada jantung kita. Itu yang kita cari sungguh-sungguh. Dan kita sanggup menghadapi ujian demi ujian. Janji daripada Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Iaitu Allah janji Allah akan buka. Allah akan buka subul itu, jalan-jalan untuk mencapai kemenangan kita itu, Tuhan akan buka. Kenapa? Kerana Allah suka pada orang yang melakukan kebaikan. Rupanya, ikhwan, kita mendekati Allah satu kebaikan. Jadi alhamdulillah dengan ruang masa yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini, ikhwan, kita cuba melihat apakah lagi satu perkara tuntunan Allah Ta'ala kepada kita, ikhwan. Ikhwan, saya ingin mengambil pada waktu ini suatu pendidikan berkenaan dengan hidayatul sibyan kita ini, ataupun tarbiyatul aulad ini, pendidikan pada anak-anak. Kita sebagai ibu bapa mesti tahu benda ni. Bila kita nak mendidik anak-anak kita ataupun cucu kita, ataupun siapa-siapa yang duduk dengan kita, anak menakan kita ke, anak saudara kita ke. Saya nak mengambil perkataan daripada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini juga antum boleh lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Asy-Syafi'i menyebut dia kata apa? Dia kata, laula anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum.
Ini sangat menarik. Ini yang saya guna perkataan saya pada menyatakan bahawa kalaulah kita tak ada masa nak berbincang Quran dengan anak kita, tapi kena pastikan sebagai ibu, sebagai bapa, surah ini mesti kita ada masa bincang dengan anak. Sebelum kita mati. Jangan benarkan anak kita dapat pengetahuan surah ini daripada orang lain. Pastikan dia dapat dari kita. Kerana sesiapa berjaya membawa surah ini pada anak-anak, bermakna dia telah berjaya membawa metod pendidikan. Sehingga kan Imam Syafi'i menyatakan tadi, dia kata kalaulah Allah tidak menurunkan apa-apa hujah, melainkan Allah menurunkan surah ni saja pada makhluk dia. Imam Syafi'i kata lakafatuhum, sudah cukup untuk makhluk mengambil panduan dalam hidup, tuntunan, pendidikan dalam hidup, sudah cukup. Tetapi ya subhanallah ikhwan, Allah tidak menurunkan satu surah, tapi Allah menurunkan 113 surah yang lain. Surah ini sangat ajib, sangat miracle. Kerana dia membentuk laluan, dia membentuk pendidikan, dia membentuk asuhan, dia membentuk macam-macam benda dalam surah ini. Jadi yang kita nak ambil pada siri Hidayatul Subian kita ini, iaitu bimbingan yang kita nak bagi pada anak kita daripada surah ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanallah ikhwan. Allah katakan wal asri, kita terjemah dengan makna masa, ad-dahr, masa. Cuma nanti ada perbahasan ulama, al-asri itu apa dia. Tak ada riwayat-riwayat menyebut waktu asar ke waktu apa. Tetapi itu bukan perbincangan saya. Perbincangan saya ialah perkataan al-asri ini merujuk kepada suatu waktu kita panggil waktu yang genting. Challenging time kita ni. Masa yang kita struggle. Kenapa? Itu adalah masa nak berakhirnya waktu siang dan nak bermulanya waktu malam. Orang yang dah habis usaha dah, time tu nak balik. Penat, berlaku pertukaran. Orang dah start nak rehat. Orang start bersedia untuk malam melabuhkan tirai dia. Maka itu dikatakan waktu pertukaran antara letih kita, antara kemahuan kita start nak ready beribadat pada waktu sebelah malamnya pula, dengan keletihan yang kita tanggung pada waktu pagi, dia betul-betul menjadi satu waktu yang cukup dahsyat. Maka Allah kata, demi masa, wal asri, demi masa yang kamu lalui, kamu sibuk, kamu penat. Ya, ayat ini bagi tahu tidak ada orang yang tidak penat dengan hidup. Jadi kalau ada orang menjadikan alasan penat itu sebagai alasan hidup, bermakna dia salah. Dia tak memahami makna hidup. Tapi apa yang Tuhan nak sampaikan? Innal insana lafi khusrin. Iaitu sesungguhnya manusia ini berada di dalam kerugian. Lafi khusrin. Manusia berada di dalam kerugian. Allah Ta'ala yang sangat mengetahui ikhwan, kerana ini kalam dia. Dia menurunkan kalam dia. Perkataan khus, rugi, dia ada perkataan lawan dia. Al-khus, dhaddun rabih. Perkataan rugi, lawan dia perkataan untung. Rabih, untung. Jadi Allah kata sesungguhnya manusia di dalam kerugian, di dalam khasir, di dalam nuqsan, kekurangan. Rugi bermakna kurang. Di dalam halakah, dengan hal besar, halakah. Halak bermakna binasa.
Tapi ini bukan biasa-biasa punya rugi ni. Ini kita kata la fi khusrin azim, dalam kerugian yang cukup berat. Dan ini pula ikhwan, dia bukan menimpa seorang, dia menimpa seluruh. Seolah-olah kalau kita nak faham ayat ni, kalau saya boleh tukar dia punya cara kita pandang, seolah-olah Tuhan kata di atas nama manusia, cubalah kamu lari hidup daripada kerugian. Cuba. Tak ada seorang pun boleh lari. Dan berita kerugian adalah berita yang orang tak suka dengar. Peniaga tak suka dengar rugi. Rakyat tak suka dengar ekonomi kita jatuh. An-nuqsan, al-halakah, al-khusr. Ini semua orang tak mau dengar. Tapi Allah suruh kita dengar. Allah kata demi hidup kita, kita dalam kerugian. Kita sangat rugi dan amat rugi. Cukup-cukup rugi. Dan kerugian kita itu tak dapat ditampung. Jadi ikhwan, sebelum kita hidup, Allah telah tanam dalam pemikiran kita kerugian dulu. Kenapa? Mencipta, membangkitkan keberanian untuk challenge. So kalau orang ni kita tak pernah bagi tahu risiko, duk bagi tahu benda baik, risiko tak pernah bagi tahu, tiba-tiba kita suruh dia pergi hidup dan dia tengok risiko, maka dia akan jadi gelabah. So Allah ajak kita jangan gelabah. Kamu kena tanggung kerugian ini. Dan kerugian ini besar. Siapa? Bukan kamu seorang, tapi semua manusia. Anak cucu Adam, kesemuanya. Dan khus ini dibaca dengan nakirah, khus. Dia tak ada alif lam. Dia umum. Semuanya rugi. Masa rugi, umur rugi. Semua kita rugi. Pernafasan kita, waktu kita, semua rugi. Apakah dalam dunia ni kita buat tak pakai waktu? Apa dia? Tidur pakai masa. Merepek pakai masa. Makan pakai masa. Kita pergi qada hajat pun terlibat dengan masa. Apa dia yang tak pakai masa? Semuanya pakai masa. Dan apa yang kamu pakai masa dalam lingkungan dan wilayah daerah masa, kamu akan rugi. Kamu akan rugi. Tetapi dahsyat ayat ni ikhwan, kedahsyatan ayat ni sangat dahsyat. Apabila Allah menyebut illa. Perkataan dia illa. Illa dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada makna istithna. Istithna. Is dengan sin, yang kedua dengan tha. Istithna. Waqaf dengan hamzah. Istithna, pengecualian. Tengah-tengah kita dengar satu berita yang ngeri, tiba-tiba ada berita yang harapan. Oh, ini sangat dahsyat Al-Quran. Tengah-tengah kita duk jatuh tu, dia sambak kita. Dia tak benarkan kita itu ke bawah. Allah kata illa, melainkan. Nak dengar tak? Kesemua rugi, tapi kau nak dengar tak? Ada orang tak rugi. Macam dikatakan kepada kita, ada suatu accident. 4 orang dalam kereta berlanggak dengan, katalah dengan satu lori bawa kontena panjang dia 40 kaki. Kata habis semua mati dalam kereta tu. Lori kontena tu tumbang, jatuh atas lori, atas kereta tu, mati ke semua. Kecuali seorang tak mati. Dia automatik kita akan tanya, siapa dia tu? Takkan tak mati. Tiga mati. Kereta remuk, dia seorang tak mati. Siapa dia? Dan kita nak ambil tahu pasal dia. Dia menerujakan. Allah kata kecuali allazina amanu wa amilus salihat. Allahu akbar ikhwan. Ini adalah suatu yang penting diberitahu pada anak-anak kita. Allah kata kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman, beramal saleh. Subhanallah ikhwan, ini ayat yang diturunkan kepada kita ikhwan, bagi tahu kepada kita di mana ada keuntungan, di mana ada kebahagiaan, di mana ada kehidupan. Iaitu kehidupan, kebahagiaan bermula pada iman yang bercentum dengan amal saleh.
Amal soleh ni apa dia? Amal soleh ni adalah amal yang terselamat daripada dua benda. Kerosakan dan keburukan. Dalam amal itu tidak ada kerosakan dan tidak ada keburukan. Maka dia naik pada martabat saleh. Maka saleh secara umum. Siapa pun buat dalam dunia ni tak ada benda buruk, tak ada benda jahat, tak ada benda rosak. Maka kita panggil amal tu amal baik. Walaupun yang buat itu orang bukan Islam sekalipun. Tetapi belum tentu diterima oleh Allah. Kerana syarat Tuhan nak terima amal soleh ni ada. Tapi boleh tak kita panggil amal tu amal soleh? Ya, boleh panggil. Allah beritahu kepada kita, ikhwan, kedahsyatan iman dan amal soleh menyelamatkan kita daripada daerah rugi kepada daerah untung. Kerana innal insana lafi khus. Khus lawan dia rabih, untung. Khus rugi, untung lawan kepada rugi. Untung ni benda kita dapat. Maka iman campur dengan amal saleh membawa kepada kita untung dalam dunia dan akhirat. Jadi kalau orang tanya apakah yang menyelamatkan kita dalam dunia, apakah yang menyelamatkan dunia ini daripada kerugian, kita kena jawab iman campur amal saleh. Maka kerana itu para ulama kita menyebut fal imanu as-sahih wal amalu salih inwanun ala sa'adati sahibi. Dia kata iman yang benar campur dengan amal saleh, itulah bahagian daripada kebahagiaan seseorang itu. Orang yang tak ada iman, ada amal saleh. Ada amal saleh, tak ada iman. Dia tak akan jumpa dengan hakikat kehidupan dalam dunia. Yang dia jumpa semuanya khayal, rugi. Dia tak akan jumpa dengan satu benda dia pegang mendamaikan jiwa dia. Tidak ada. Wallahi, tidak ada. Kata Abdullah bin Abbas, inilah ahammu, benda yang paling penting untuk manusia cari. Kata Imam Ibn Qayyim, وَضَلَالُ الدُّنْيَا أَزْهَرُ وَبِالنَّجَاةِ مِنْهُ يَنْجُو مِنْ كُلِّ شَرِّ وَهُوَ أَضَلُّ ضَلَالُ الْآخِرَةِ. Dalam buku dia Miftah Darus Sa'adah. Kata dia, kesesatan dalam dunia ini semua dah nampak dah. Semua dah nampak. Dan najah dikatakan selamat itu apa dia? Iaitu apabila kita terselamat daripada keburukan yang sedang duk banyak dalam dunia ni. Betul tak ikhwan? Keburukan banyak dalam dunia ni dan dia sedang duk naik. Ya banyak ikhwan, keburukan banyak dalam dunia sekarang. Dan kesesatan dalam dunia itu azhar. Maksud dia apa? Telah nampak, telah zahir. Dan dikatakan najah, keselamatan, keberuntungan dalam dunia ini apabila yanju min kulli syarri, kita boleh terselamat daripada tiap-tiap keburukan dalam dunia. Dan itulah yang dikatakan kesesatan, keburukan dalam dunia, dia juga merupakan kesesatan di akhirat. Artinya ikhwan, kalau satu orang, dia boleh hidup dengan harta, dia boleh hidup dengan nama, dengan pangkat, dengan anak, dengan keluarga, dengan kekayaan, dengan keindahan, kecantikan, kejelitaan dia, tapi dia tak ada iman dan amal saleh, dia rugi. Ini ikhwan yang menyatakan khus ini adalah Rabbul Izzati wal Jalal, Khaliquna Raziquna, pencipta kita, pemberi rezeki pada kita. Yang kata kalau tak ada iman, kita tak ada amal saleh, kita rugi, adalah Rabbul Alamin, pencipta alam, yang mengangkat langit naik di atas tanpa kita dapat lihat tiangnya. Yang menghampak bumi seindah ini dan mencipta laut di atas muka bumi ini. Dengan penuh keindahan alam ni Tuhan buat. Dia yang menyatakan kalau orang itu hidup tanpa iman, tanpa amal saleh, orang itu rugi.
Kenapa kita faham demikian? Kerana dia menyatakan illa, melainkan orang tak rugi adalah orang yang ada iman, ada amal soleh. Nah sekarang ikhwan, kenapakah kita perlu memberi pendidikan iman dan amal soleh pada anak-anak kita? Ini kita duk bercakap dalam metod kita belum masuk mendidik anak lagi. Ini benda asas kita kena tahu sebagai mak pak. Sebagai murabbi dan mursyid, sebagai pendidik, sebagai pembimbing kepada anak-anak, ini kita kena tahu. Kenapa anak-anak kita perlu didedahkan kepada iman? Dan antum tengok, buku yang kita jadikan teks di hadapan kita ini, Hidayatus Subyan ni, daripada muka 2, muka 3, muka 4, muka 5, muka 6, muka 7, kesemuanya dia bercakap tentang aqaidul iman. Tapi dengan metod klasik dia lah. Tapi kalau kita terjah tengok, apa yang dia bercakap? Dia bercakap tentang Allah itu bersifat dengan qadirun, alimun, sami'un, basirun. Ini apa ikhwan? Ini iman. Tapi dengan metod dia, metod silam, metod klasik. Mungkin metod tu yang perlu kita ubah. Tapi isinya baik. Mengajak manusia kepada iman. Kepada Allah Maha mendengar, Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, menguasai kita. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Ikhwan, kenapa pendidikan ini perlu dibaca sampai jadi jazam dalam hati anak kita? Kerana iman adalah perkara yang pertama akan menyelamat anak kita dalam arus kehidupan. Yang ni kalau ibu dan bapa tak tahu benda ni, dia akan buat anak dia hanyut. Ikhwan, saya bertanya satu soalan kepada ibu dan bapa. Ketika ibu dan bapa melihat sang anak makan tanpa bismillah dan makan dengan tangan kiri, sang ibu dan sang bapa tadi tak kata apa-apa. Apa yang anda boleh faham? Kalau saya tengok keadaan itu, saya faham kata, itu bukanlah benda kepentingan pada fikiran ibu dan ayah itu. Kenapa? Kenapa ibu dan ayah tu tak rasa benda tu mengganggu anak dia? Sebab dia tak tahu apa nilai makan dengan kanan, apa nilai makan sebut dengan bismillah. Sebab pengetahuan tu tak ada dalam akal dia. Bila tak ada, macam mana dia nak mengangkat nilai? Macam mana dia nak jadi pembawa kepada nilai yang tinggi? Macam mana dia nak jadi pembangkin? Sebab dia tak tahu nilai. Kalau kita kata kat dia, kita kata sahabat, anak tu makan dengan kiri. Anak tu makan tak pakai bismillah, tak baca bismillah. Dia kata, so what? Artinya, antum boleh nampak tak kekosongan di sini? Kekosongan di sini. Kekosongan itulah yang menyebabkan banyak langkah-langkah pendidikan tak dapat diarah kepada Tuhan. Kerana dia tak nampak kemuliaan jalan itu. Kerana tak didedahkan pada pemikiran pendidik bahawa iman penyelamat, amal soleh penyelamat daripada kerugian. Kita diajak dalam pendidikan lahirkan anak pintar, lahirkan anak bistari, lahirkan anak smart IQ, pemikiran dia tinggi, anak ulul albab, tapi tak langsung disebut lahirkan anak yang berjiwa iman pada Allah dan Rasulnya. Akhirnya, benda yang kita didik, kita semai, itulah yang menjadi benda yang penting pada kita. Saya tidak menafikan pendidikan yang kita didik selalu, matematik, geografi, sains, bahasa Inggeris. Tapi antum bayang, kerisauan ibu bapa bila anak tak boleh cakap orang putih, dengan kerisauan ibu bapa bila anak makan dengan kiri, makan tanpa bismillah. Yang mana dia lebih risau? Dia tengok report card anak dia, bahasa Inggeris 25. Cikgu nak tulis dengan pen warna apa? Pen warna merah. Tetapi, pen warna merah yang sama, cikgu tulis pada pendidikan Islam, akhlak, fiqh, tauhid, 16. Dia tengok yang 16 dia tak risau, dia tengok yang 25 dia risau. Kenapa ikhwan? Kerana dia tahu apa akan jadi pada anak dia kalau anak dia membesar dalam keadaan tak reti Inggeris,
tak reti baca, tak ada knowledge, macam mana orang akan tipu anak dia. Dia akan tahu macam mana anak dia akan tertinggal dalam arus pembangunan. Dia tahu macam mana anak dia akan rugi. Tetapi bila dia tak tahu, kalau anak dia tak ada iman dan amal saleh, itulah hakikat kerugian. Dia tak tahu. Bila dia tak tahu, macam mana dia nak beri pada anak dia benda dia tak tahu. Pasal itu isu anak bangkit malam, anak bangkit tidur lambat, tak semayang, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak. Bukan masalah. Kenapa ikhwan? Kerana kita tak tahu nilai. Maka sebagai pendidik, ibu dan yang saya maksud dengan pendidik ini adalah ibu dan ayah. Sebagai murabbi dan mursyid. Pendidik dan pembimbing. Murabbi bermakna pendidik, pembentuk. Mursyid bermakna pembimbing. Kita yang murabbi, kita yang membentuk anak kita. Kita yang mencetak saksiah dia, kepribadian dia. Dan kita yang membimbing ke arah mana kepribadian itu nak dibawa. Maka surah Wal Asri meletak satu metod pendidikan yang sangat kukuh. Bahawa anak-anak kita akan membesar dalam keadaan kerugian. Di tengah-tengah pembangunan. Di tengah-tengah peluang kehidupan, di tengah-tengah kemajuan, di tengah-tengah kehebatan pembangunan, dia akan rugi. Ikhwan, rugi ke tak rugi? Kita panggil ibu bapa yang sekarang dah tua ataupun yang dah mati. Kita panggil dia balik. Hak 80, 70. Kita suruh tengok anak dia. Sekarang anak dia pakai tie, pakai kot, orang besar. Sekarang ada kes di mahkamah, kes rasuah. Dia rasa untung ke dia rasa rugi? Kenapa manusia boleh terlibat dengan rasuah? Kerana dia bodoh? I think not. Kerana dia tak mengaji sekolah? I think not. Betul apa anda? I think not lah. Boleh lah. Kat pukul 10 lagu ni. Boleh lah. Tak ada shilling ambil not. Bukan susah. Kenapa? Di mana kekurangan? Dia kadang-kadang kita tengok yang terlibat dengan rasuah ni bukan Mr. Nobody. Tapi Mr. Somebody. Kita kata satu orang yang mempunyai segala-gala. Kalau dipahamkan pada kita, siapa ambil rasuah? Ambil rasuah ni, katalah satu orang kerja sengkek. Saya tak tahu lah orang belah selatan kata sengkek, dia faham ke tak? Kerja sengkek ni, kerja gaji pun tak sampai 1,000. Tiba-tiba dia ambil rasuah. Saya rasa naluri kita boleh faham kenapa dia ambil rasuah. Dia nak hidup. Padan lah. Dia ambil rasuah apa dek? Gaji dia 1,500. Anak 6. Rumah sewa. Anak baru masuk universiti ke college ke. Gaji 1,500. Ambil rasuah banyak mana? Ambil rasuah 25,000. Pasal nak settle 6 anak. Saya fikir boleh faham lah. Tetapi kalau orang yang ambil rasuah ni, gaji dia saja tak cukup jari nak kira, pakai kaki. Kaki tak lepas, pakai kalkulator. Kalkulator pun kira naik I je. I tu maksud dia kalkulator kata kepala otak aku tak boleh kira dah. Gaji yang banyak, berlambak. Orang ni kalau ambil rasuah, apa masalah dia? Masalah iman. Ikhwan, maknanya ketika anak kita berada di ketinggian kehidupan, iman penyelamat dia. Amal saleh menyelamatkan dia. Maka ibu bapa bila dapat anak-anak, ibu bapa ini dia kena tahu nilai iman, nilai iman. Maka dalam surah Wal Asri ini Allah menyatakan nilai iman tu di mana ikhwan? Penyelamat daripada kerugian dalam hidup. Dan ditambah dengan keterangan para ulama, iman yang sahih campur amal saleh dia adalah sa'adatul sahibi. Sa'adah sahibi dialah kebahagiaan tuannya ada iman dan tuannya ada amal saleh. Kalau diri itu tidak ada iman dan tidak ada amal saleh, maka tidak ada sa'adah kebahagiaan. Ikhwan,
kebaikan-kebaikan yang kita buat di atas dorongan iman. Mari saya bercerita pada antum, para ulama kita bercerita, ada seorang dia hidup dengan iman, tapi dia tak hidup dengan amal soleh. Sampai hari ini dia tak bahagia. Sampai hari ini dia tak bahagia hidup dia. Dia mengaku Allah pencipta dia. Dia mengaku kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi sampai hari ini, dalam hidup dia, belum ada satu amal soleh dia buat. Sampai hari ini dia tak bahagia. Siapa orang ini, ikhwan? Orang ini disebut dengan perkataan alaihi la'natullah. Iblis. Sampai hari ini dia tak bahagia. Antum bayang, ketika malaikat bahagia dengan sujud pada Allah, ada anak cucu Adam bahagia dalam lautan keimanan pada Allah. Satu makhluk dalam dunia ni tak dapat rasa bahagia. Dia mendapat perkataannya menyiksa jiwa dan raga dia. Iblis alaihi la'natullah. Ke atasnya laknat Tuhan. Di mana dia bahagia, ikhwan? Dia ada iman. Quran menyebut fabi izzatika, demi izzah engkau Tuhan. Dia mengiktiraf Tuhan. Kepercayaan dia pada Tuhan. Pasal tu dia meminta pada Tuhan. Dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Tapi sehari Tuhan buat dia, sampai hari ini dia belum melakukan satu amal soleh. Allah tak terima apa-apa daripada hidup dia. Para ulama kita bercerita, ada lagi orang yang mereka ni banyak amal soleh, tapi mereka tak ada iman. Ya Allah, ikhwan, dari segi amal soleh mereka banyak. Sampai Allah menyebut perkataan dalam Al-Quran, Allah kata, wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'a hatta ja'ahu hatta ja'ahu lam yajidhu syai'a. Allah kata, orang kafir dengan amalan mereka sama seperti mana kasara bin biqi'ah, macam mana getaran cahaya matahari turun ke tanah, dia bagi getaran gelombang, nampak macam ada ayak, fata morgana. Yahsabuhu zama'an, orang yang dahaga bila tengok macam tu, dia rasa ayak, dia pun lari pi. Tiba-tiba dia dapati tak ada apa-apa. Ya subhanallah, ikhwan, kesedihan ketika melihat segala usaha yang dilakukan tidak menyumbang apa-apa untuk dirinya di akhirat. Ya Allah, ikhwan, azab. Para ulama kita berkata, nak dengar tak cerita? Cerita siapa? Cerita orang yang mendapat kebahagiaan. Mereka siapa dia? Mereka yang Tuhan kata, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Mereka ni terselamat daripada kerugian. Di dunia mereka selamat, akhirat mereka selamat dengan amal soleh mereka. Mereka terselamat dengan apa? Dengan iman yang dicampur dengan amal soleh. Maka hidup mereka jadi apa, ikhwan? Jadi sa'adah, bahagia jiwa. Ya Allah, ikhwan, dahsyat, ikhwan. Saya tak dapat gambarkan, saya tak dapat nak masuk fikir macam mana bahagianya seseorang itu ketika Nabi bercerita, dia dahaga, dia turun masuk dalam perigi, dia minum air dalam perigi itu, lepas tu dia keluar naik atas. Lepas tu, kalau dia tak tolong pun, biar anjing tu mati pun bukan ada apa pun. Apakah yang mendorong dia turun, dia ambil air dengan kasut, gigit, dia naik balik, bagi ke anjing minum. Di atas apa yang dia buat itu, Nabi kata, fasyakarallahu lahu, Tuhan bersyukur pada dia. Faghafarallahu lahu, Allah ampun segala kesalahan dia. Betapa bahagia manusia apabila Tuhan dia, pencipta dia, menyebut tentang dia. Antum tak bahagia kita kalau kita disebut
oleh ibu bapa kita. Ibu bapa disebut oleh anak-anak dia. Tuhan bersyukur kepada dia dan Tuhan mengampun dia. Tidak ada kebahagiaan lebih dahsyat daripada dia bagi anjing tu makan kerana dia merasa penderitaan mereka sama. Ketika dia bagi itu satu kedamaian, puas Tuhan bagi dalam hati dia kerana amal dia yang saleh. Amal saleh ni penyebab Allah ampun dosa dia. Ikhwan, rumah kita besar, gaji kita besar, segala-galanya, tetapi keampunan Tuhan tak masuk. Boleh kita bayang rumah tu macam mana bahang panas dia. Kerana ini, surah ini sebesar-besar surah membimbing manusia. Pasal itu kita sebagai ibu, sebagai murabbi, kita sebagai ayah, sebagai mursyid, mesti kita berkongsi maklumat yang ada, bimbingan yang ada dalam surah ni dengan anak-anak kita. Saya terfikir, kerana itulah dulu ketika kita kita melihat gerakan ikhwan, kaum muslimin, mereka kalau buat usrah, mereka akan tutup majlis itu dengan suratul As. Mereka akan tutup. Mereka akan peringat diri mereka kedahsyatan surah ni. Ya subhanallah ikhwan. Dan lagi satu kedahsyatan dalam surah ni, Allah Ta'ala menyebut tentang apa ikhwan? Allah Ta'ala menyebut tentang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dahsyat ikhwan. Setelah kita tahu apakah yang menyelamat kita daripada rugi, setelah kita tahu pentas hidup dunia ini pentas kerugian, macam mana kita boleh rugi dan macam mana nak melarikan diri, menyelamatkan diri daripada rugi, pengetahuan kita dan amalan kita ke atas benda ni, Tuhan kata jangan sorok. Tuhan suruh kita sebarkan kepada manusia. Jangan kita seorang saja dapat keuntungan itu, kongsi dengan orang. Watawasau bil haqq. Berpesanlah, berwasiatlah dengan al-haq, kebenaran. Sekarang ni apakah kebenaran dia? Kebenaran dia iman dan amal saleh itu penyelamat. Iman dan amal saleh itu adalah benda yang paling penting mesti ada dalam hati anak-anak. Kalau iman dan amal saleh ni tidak ada dalam hati anak-anak kita, maka kita akan lihat generasi yang Nabi menyebut dalam riwayat Abu Hurairah, ikhwan, hadis Imam Muslim. Kita ada anak-anak, kita kena ikuti hadis ni. Nabi menyebut dengan perkataan badiru bil a'mali salihah fasatakunu fatanan kaqita'il laili muzlim. Nabi kata, cepat-cepatlah kamu beramal dengan amal saleh. Nabi kata, maka pasti akan terjadi fitnah dalam hidup. Fitnah itu akan masuk seperti mana potongan malam, sikit demi sikit. Bila fitnah datang, apakah yang boleh menyelamatkan kita daripada terkena fitnah? Nabi kata, badiru bil a'mali salihah. Amal saleh. Dan bila kita jumpa amal saleh, Nabi kata, badiru. Jangan buang masa, buat cepat-cepat. Tengok ikhwan. Kita tak mau, kita langsung tak mau anak kita terlibat dengan fitnah dunia. Kepada anak kita mesti dipadatkan dada dia dengan iman dan amal saleh. Ini adalah urusan ibu dan bapa dengan anak-anak. Nabi lagi dahsyat ikhwan, Nabi menyebut kepada kita dalam riwayat Aisyah, dalam Abi Daud dan selain pada Abi Daud, hadis-hadis yang sahih. Nabi sebut apa? Aisyah cerita, Nabi kata, innahu min atyabil ma akala rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Nabi kata, sesungguhnya Nabi kata, benda paling baik satu orang tu boleh makan, apa dia? Dia makan daripada hasil usaha dia sendiri. Atyabu akala rajul. Benda ni paling baik satu orang tu makan, apa dia? Dia makan daripada min kasbihi, usaha dia. Dia buatlah apa pun, benda halal dia dapat benda halal itu, kemudian dia pergi jual, dia dapat duit,
Dia beli makanan. Lepas tu dia makan. Nabi kata, Allahu Akbar. Itulah makanan yang paling baik. Dahsyat ikhwan. Kita makan di restoran nasi goreng bodoh. Nasi goreng kicap tu. Nasi goreng bodoh biasa. Mak kita duk buat pagi-pagi tu. Kita makan di hotel. Harga dia RM38. Saya pun tak tahu apa masalah dia. Dia beratan pinggan kot saya ingat. Tapi RM38. RM38 tu ikhwan, orang bayar. Kita makan. Kita rasa apa? Orang bayar. RM38 kita makan. Kita bayar. Kita rasa apa? Sebiji nasi pun tak tinggal atas pinggan tu. Kita kekah sampai habis. Pasal apa? Pasal kita yang bayar. Bila kita bayar untuk sesuatu, kita akan buat paling baik. Tapi kalau orang bayar pada kita, kalau kita tinggal nasi itu makan tak habis pun kita tak rasa rugi. Pasal itu Nabi kata didik makan daripada benda yang kau cari. Sebab apa? Sebab kau tak akan mubazir benda tu. Kalau mubazir juga memang hang teruk lah. Nabi kata satu orang tu makan benda yang paling baik adalah daripada usaha dia. Tapi Nabi kata dengar ni aku nak abang elok kat hangpa. Nabi kata apa? Wal waladu. Nabi kata anak dia min kasbihi adalah usaha dia. Maksudnya apa ya kawan? Kalau makanan yang kita makan tu dianggap terbaik daripada hasil usaha kita sendiri, maka anak-anak ni adalah hasil usaha mak bapak. Anak-anak itu kena jadi baik seperti mana baiknya kedudukan makanan yang kita makan. Anak-anak kena jadi terbaik, ikhwan, terbaik. Dan ikhwan, paling dahsyat berkenaan dengan hadis ni, para ulama kita bagi tahu, hadis ni juga menjadi satu hujah kepada kita amal kebaikan anak-anak sampai pada mak bapak. Kerana Nabi kata, anak-anak daripada mak bapak. Subhanallah, ikhwan. Jadi anak-anak mana yang termasuk dalam 3 benda bila kita mati, semua terputus, sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan doa anak yang saleh. Doa anak saleh ni bila, ikhwan? Bilakah anak tu dikatakan saleh? Kalau dalam dada anak tu sampai iman tak ada? Iman tak ada, bolehkah kita panggil dia saleh? Tak ada iman. Antum tengok antum. Satu contoh. Kalau antum merenung contoh ni, kita boleh teriak tengah malam. Ibu bapa yang bukan Islam melahirkan anak-anak, kita tahu bakat kapiak ni, lahirkan anak-anak, dia bukan Islam, anak dia bukan Islam. Hidup, dapatlah kehidupan dunia sampai masa umur dah meningkat 70-80, malaikat maut ambil nyawa. Matilah dengan cara agama sendiri. Dia meninggalkan anak-anak. Anak-anak tu siapa? Anak-anak dia, usaha dia. Anak-anak yang dia tatang, dia bela, dia itu, dia ini. Sekarang ni, anak-anak tu angkat tangan. Kata Tuhan, oh my God, please save my father from apa hell. Ini anak-anak orang Islam, didik cara Islam, mak mati dalam Islam. Anak-anak kata, ya Allah, masukkanlah ayah saya dalam syurga. Ikhwan, satu sampai, satu tak sampai. Tak sedih keadaan ni, ikhwan. Anak tak dapat menyumbang kepada mak ayah dia. Kenapa? Kenapa doa tu tak sampai? Doa tu tak boleh menyelamatkan mak dia daripada azab. Kenapa? Kerana iman. Allah bagi pada kita, ikhwan, sebesar-besar benda iman. Pasal itu dalam awal daripada surah Hijr kata, rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimun. Berapa ramai orang kafir bila jatuh dalam neraka, apa depa kata?
Alangkah baiknya kalau kami jadi orang Islam. Ya Allah, ikhwan. Dan Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku bagi Islam pada hamba. Jaga Islam ni dan jangan mati melainkan dalam Islam. Sekurang-kurangnya apa akan jadi pada kita kalau mati dalam Islam? Doa anak-anak kita, kawan-kawan kita sampai pada kita. Ya ikhwan. Pasal tu akhirnya kita pakai amal soleh dan iman itu untuk selamat akhirat dan dunia. Pakai. Dia bukan benda yang kita letak dalam perembuh di dinding dah. Dia benda dipakai dalam hidup. Penyelamat daripada banyak benda-benda mungkar, benda-benda yang muhlikat, kerosakan. Iman dan amal soleh ni munjiat, penyelamat. Maka surah ni kata, sebarkanlah. Dah tahu kedudukan iman, dah tahu kedudukan amal soleh, penyelamat daripada rugi. Maka bila tengok orang sedang rugi, janganlah kau biar dia rugi, sampaikanlah kepada dia. Sampai kepada dia al-haq. Dan watawasau bi sabr. Pesanlah. Di dalam kita beriman dan beramal saleh ini sabar. Sabar dengan ujian Allah. Sabar dengan kesakitan. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah tak menurunkan apa-apa surah sebagai hujah, hanya menurunkan surah ini sahaja, lakafatuhum. Dah cukup dapat bimbingan dan panduan tentang Islam, tentang iman, tentang amal saleh, tentang erti kehidupan, tentang mengajak manusia kepada al-haq, mengajak manusia kepada as-sabr. Kenapa kita kena al-haq? Kenapa kita kena sabar? Ikhwan, kenapa kita kena sabar ketika melakukan amal saleh? Kenapa kita kena sabar membina iman? Lah, ya Allah, ikhwan, benda tu paling bermanfaat. Kalau kita tak sabar, kita akan lepas. Kenapa ibu dan bapa kena sabar bela anak-anak? Mak kena sabar anak merengek, demam. Budak baru umur 8 bulan, 9 bulan, demam. Kena cucu apa ke demam. Merengek tengah malam, dia tak boleh tidur. Mak kena sabar. Mak kena sabar bangkit. Bapa kena sabar. Sekarang ni timbul soalan. Kenapa aku mak, aku bapa, aku tak boleh tidur tengah malam, hang merengek aku kena bangkit? Kalau mak tanya soalan tu, agak-agak nak jawab soalan apa? Jawapan apa? Sebab kalau hang tak sabar, hang akan rosak, anak hang akan rosak. Kalau hang sabar, hang akan selamat, anak hang akan bagi manfaat pada hang. Kalau kita tak sabar membina iman, tak sabar membina amal saleh, dan kalau kita tidak dengan kebenaran iman, kebenaran amal saleh, kita akan termasuk dalam rugi. Innal insana lafi khus. Dah rugi dunia kita tahu, orang sedang menanggung penderitaan, rugi akhirat macam mana? PKP ni besok border nak buka. Malam ni kira kena pasang bunga api. Ya ye. Malam ni kira 12 katil baru nak balik. Pasal apa? Polis tak tahan. Kalau dia tak tahan lah. Kalau dia tahan, hang kena. Ya ikhwan. Orang dah mula seronok. Kenapa kita kena sabar dalam tempoh PKP? Kalau hang tak sabar, hang akan diserang oleh COVID. Kalau hang tak patuh SOP, hang tak sabar patuh, hang mudah diserang. Kalau hang seorang kena, tak apa. Dia kaedah dia kalau seorang kena, dia tak boleh duduk diam. Dia menyinggah. Pasal tu kita kena sabar. Maka Allah memberi kepada kita pendidikan yang betul. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ikhwan, sebagai ibu dan sebagai bapa, kita ambil ayat ni, kita hadam dulu, kita faham dulu, kita akan pakai ayat ni sebagai metod untuk mendidik anak-anak. Bila kita tengok anak-anak jauh dengan iman, kita kena rapatkan dia. Sebab itu benda ni penting masuk dalam kepala mak ayah dulu. Kena masuk, kena hadam, kena faham. Tak kalau mak ayah, anak tak semayang. Anak tak semayang kekurangan iman. Kerana Ahlussunnah kata iman itu meningkat dengan ketaatan dan dia turun dengan kemaksiatan. Amal saleh itu adalah ketaatan, meningkatkan iman. Dan iman itu apa dia? Apa yang kita ucap di dalam hati terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ada tasdid dalam hati, kita tumpahkan di lisan, kemudian kita buktikan dengan amalan terhadap ketaatan kita pada Allah dan menjauhi larangan Allah.
dengan berpedomankan kepada Rasulullah, itulah iman. Maka itu kalau kita boleh faham elok-elok sebagai murabi dan mursyid, kita boleh membentuk anak kita. Kita boleh mencetak jiwa anak kita dengan cetakan Rabbani. Setelah ini, pengarang kitab kita menyebut, barulah kita masuk kepada asas keimanan. Baru kita masuk asas keimanan. Lapik ayat ni dulu. Sebagai pendidik, ni tak cerita kat anak lagi ni. Ni kita punya muatan ni. Lepas ni, baru masuk. Inilah benda yang kita nak masuk. Apa yang nak ambil didik pada anak-anak kita. Pertama, tentang penulis menyebut kepada kita, perkara yang pertama, al-aslu awalu ma'rifatur Rabb. Anak kita kena kenal Tuhan yang dia nak imani dan dia nak serah amal soleh itu. Apa nama Tuhan kita? Apa sifat dia? Penulis nak bawa satu dua, mak bapak kena tahu, baru boleh bagi pada anak-anak. InsyaAllah ikhwan, saya rasa itu pun dah panjang dah. Kita pun dah kesejukan dah. Keadaan begitu seperti kita berada di luar negara kan, kesejukan kita. Kira kita hari ni struggle. Maghrib kita mengaji, isyak kita mengaji. Kalau tak cerdik-cerdik juga, saya tak tahu lah ikhwan. Saya tak tahu lah. Memang kita mengaji sungguh ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang dalam kuliah kita, kuliah Hidayatu Subyan. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.